Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, baru-baru ni aku banyak gila dapat tag dekat social media semua. Diorang tag dekat sebuah posting berkenaan dengan kes Syahadan. Syahadan lah. But anyway, dekat TikTok ramai gila influencer yang pergi buat video. Kononnya dekat Hong Kong ada Ip Man, ada dekat Thailand ada Ong Bak, dekat Indonesia ada Iko Uwais. Tapi kat Malaysia tiba-tiba kena stuck dekat Astro First tak nak tayangkan sebab filem tu kononnya ganas sebab 18 SG kan. So hari ni aku sebenarnya nak buat reaction, tetapi aku rasa macam lebih molek ataupun lebih fun kalau kita ajak pengarah yang pernah menghasilkan filem silat yang bagi aku adalah sebuah filem yang gempak dan telah berjaya tembus ke pasaran US sampai buat Blu-ray bagai. Apa kata kalau hari ni kita buat reaction tersebut dengan saudara Ariel Abu Bakar. Thank you very much for joining this session. Alright, so apa yang kita akan lakukan, kita akan buat reaction dulu and then after that kita akan buat respon lah terhadap trailer dia. Okay? Alright, let's go. Macam lain. Dalam kehidupan manusia, kita mesti ada matlamat. Kenapa kita hidup? Bila dah jelas matlamat, baru hidup kita akan ada arah tuju yang jelas. Rumah dah belajar dengan video tu. Rumah tepi sini, rumah tepi sana, settle. Video game lah. Orang yang paling rugi dalam hidup adalah orang yang silap buat keputusan. Apa pandangan kau terhadap trailer filem ni? Apa pandangan kau terhadap Syahadan ni? Ni final trailer kan. So tak ada apa yang orang panggil yang salah. Cuma ada beberapa part tu yang macam kita nak pergi ke mana. Yang tu je. Aku rasa direction trailer tu kan. Aku tak boleh nak komen banyak sebab kita tak tengok cerita kan. Filem tu kita tak tengok lagi. Kalau based on trailer tu macam cerita budak nakal, lepas tu tiba dia pergi belajar silat kan. Belajar silat, lepas tu tu tak tahu apa belakang tu tiba bergaduh semua tu kan. Nak tahu apa benda dia punya direction tu apa kan. Pasal benda apa kan. Alright, kalau kau tanya aku lah, aku nampak trailer ni macam, kau pernah tengok tak YouTube punya movie, bukan movie,
short film dekat YouTube, okay, yang apa geng-geng YouTuber buat short film semua tu. Aku dapat rasakan dia punya feel tu macam tu tau. Dia tak pergi ke arah cinema punya authentic style. Dia nampak macam pakai, sorry to say lah, nampak macam pakai phone. Sebab ada certain shot, especially ni lah masa intro tu. Waktu intro tu memang nampak macam cerita kat YouTube. Tu mungkin masa, aku rasa mungkin time shooting tu, pemilihan kamera ke, ataupun maknanya masa shooting tu kita nak, sebab filem ni dia ada orang panggil dia ada spek dia tau, untuk look apa cerita tu lain cerita. Maknanya untuk filem tu pergi ke sinema ataupun ke apa orang nak panggil filem, so dia ada karakter yang kena ada dalam satu-satu filem tu kan. So bila kau cakap pasal dia macam YouTube tu, aku pun tak boleh nak cakap apa kan, sebab benda tu dah buat kan. So dah shoot trailer ni, dia tulis itu final trailer kan. Sebelum ni aku tengok yang awal itu 3 minit ke 4 minit macam tu. Aku rasa macam yang awal itu lagi okey daripada yang aku tengok tadi tu. Aku rasa lah kan. Aku rasa yang tu memang yang awal dulu tu dia memang kalau, sebab aku suka layan cerita action dan cerita silat dulu kan. So dia macam nostalgia sikit lah cerita tu kan. Macam orang pergi nak belajar silat, bapak hantar apa semua tu kan. Bagi aku rasa yang first tadi tu, like, yang awal dulu dengan yang sekarang, yang baru ni, aku rasa yang itu lagi okey untuk trailer lah aku cakap kan. Yang tu je lah. Macam yang baru ni, yang tadi scene birthday apa semua tu kan. So macam karakter tu agak mengganggu aku lah kan. Tapi kita tak tahu, sebab aku tak tahu cerita tu kita tak tengok lagi. Sebab aku sebelum ni aku pernah buat cerita juga kan. Perjalanan untuk buat filem tu dia payah kan. So yang aku tengok ni, aku nampak lah dia orang ada apa orang panggil, ada usaha untuk nak ubah apa semua tu. Dia maknanya dia dengar lah komen-komen orang apa semua tu. Bagus lah, bagi aku bagus lah untuk dia orang improvise kan. Dia orang punya trailer apa semua. Tapi kalau kau tanya aku suka yang sebelum ni daripada yang tadi tu kan. Yang sebelum ni dia lebih ke arah filem, dan adalah simbol-simbol kau nak letak warisan tu kan. Aku nampak lah benda tu yang first. Yang second ni kononnya nak pergi, mungkin dia dengar orang punya komen ataupun nak nampak benda tu macam moden ke apa, kita tak tahu kan. So dia ubah pergi ke scene tadi tu kan, yang awal-awal budak pakai cap putih jalan apa semua tu kan. Tapi kalau kau tanya aku suka yang sebelum ni lah, yang orang duk kritik tu kan. So bukan nak kata trailer dia suck, sebab sebelum ni pun aku pernah tengok trailer yang first ni kan. Bagi kita trailer pertama tu was way much better than this one. Sebab yang final trailer ni nampak macam ke arah YouTube. Kau pernah tengok macam Aman Nazhan, geng-geng geng yang buat YouTube semua tu lah. Dia ada cinematic yang style YouTube tau. Selain benda tu, kebanyakan yang aku nampak, aku tak tahulah, mungkin orang simpan untuk final film ke apa kan. Tapi kebanyakan scene penumbuk, penerajang semua, aku nampak macam dia tak pergi ke arah fighting scene punya shot tau. Kebanyakan ni wide shot yang jauh-jauh. Dia tak ambil pendekatan, contoh macam penumbuk ke apa ke, dia tak ada ikut that pergerakan tumbuk ataupun pisau ke apa ke, keris ke apa, dia tak ada. So benda tu aku takut nanti the final film akan jadi sebuah filem yang just a plain action, yang kononnya action tapi tak nampak, kau tak intrigue pun, kau tak ada rasa macam kau tak ada rasa berdebar-debar. Macam tu, aku takut macam tu. Tapi macam filem kau pun, filem Geran dulu pun trailer dia suck lah, tapi bila aku tengok okey kan. So mana tahu nanti final trailer okey kan. Apa respon aku terhadap kes yang berlaku tentang Astrofirst reject filem Syahadan ni, sebab ada scene-scene keterlaluan dan 18 SG semua tu kan. Honestly, aku sebenarnya pandang, aku pun tak faham kenapa ni orang nak pergi ke Astrofirst. Sebab Astrofirst ni, kau faham lah, kita semua tahu, okay? Berapa kerat je daripada kita yang subscribe ke Astro lagi. Kebanyakan kita dah stop dah. Dan akses untuk masuk ke Astrofirst ni agak eksklusif. Dia tak inklusif tau. Dia tak kepada semua rakyat Malaysia.
Contoh macam akak aku ada Astro, so aku kena pinjam account dia baru aku dapat tengok Astro First. Tapi kalau orang-orang biasa yang tak ada subscribe ke Astro, macam mana dia nak subscribe ke Astro First kan? Benda tu daripada dulu lagi. Dan kita semua tahu kat dalam Astro tu dia punya content tu bukannya bagus-bagus pun. Yang bagus tu kita boleh kira pakai jari gitu. So aku pun tak faham kenapa dia orang nak approach Astro First. Mungkin cinema tutup, so dia orang tak nak pergi ke cinema, so dia orang cari alternatif. Tapi alternatif untuk first priority dia orang adalah Astro agak macam, kita sendiri tahu Astro First ni antara platform yang paling berbahaya kalau filem-filem diletakkan kat situ, sebab obviously seminggu 2 minggu cetak rompak confirm ada, sebab memang senang untuk orang cetak rompak kan. Tapi itulah bagi aku daripada perspektif audience ni, kalau kau pergi ke Astro First, dia tak menyeluruh tau. Dia tak menyeluruh kepada semua audience. Kalau aku prefer kau pergi ke platform-platform lain yang orang boleh subscribe dengan contoh RM10 ke RM15 ke. Contoh dekat Mubi murah subscription dia. Kenapa tak hantar ke Mubi? Kenapa tak hantar dekat iFlix? Kenapa tak hantar dekat WeTV? Kenapa tak hantar dekat Netflix sekalipun kan? Kalau boleh lah, kalau capai level Netflix kan. Tapi honestly bagi aku aku tak faham kenapa dia prioritikan Astro. Dan apabila kena reject kau nak trigger lebih-lebih kenapa? Kau dah tahu Astro tu macam tu. Tapi Aurel, kau nak cakap apa? Kalau nak salahkan 100% dekat Astro tu pun aku rasa tak setuju juga sebab Astro ni siap kalau kita nak cerita pasal pemilihan tu tak kena ke apa ke, macam racist ke apa kan. Sebab Astro tu sendiri ada channel Islamik kan. Dan Astro tu sendiri yang tayang cerita-cerita, aku rasa banyak juga cerita-cerita yang Islamik dan cerita Melayu yang bagus juga kat situ kan. Yang kenegaraan apa semua tu kan. So tak bagi aku kurang bersetuju lah benda tu. Personally aku kan, buat aku pun Astro, aku bukan orang Astro pun kan. Cerita aku pun keluar beberapa hari je dekat Astro tu kan. Sebab dekat Astro pun banyak je filem-filem tempatan, filem-filem Melayu. Dia bukan masalah benda-benda perkauman ni semua. Aku pun tak faham kenapa sekarang ni ramai orang cuba mencetuskan kemarahan perkauman tu sangat senang. Aku macam, korang ni dah kenapa? Tak payahlah nak benda-benda macam ni kan. Dia usaha tu penting. Kalau tak, macam mana kau boleh pergi ke macam mana kau boleh kena invite pergi ke New York Film Festival bagai semua kan? Aku lepas sinema, distributor hantar ke Astro First. Yang aku frust masa tu, keluar seminggu tak salah aku dah keluar cetak rompak dan ada Astro First punya CD. Yang tu aku frust lah. Dan aku rasa macam serik untuk masuk dekat Astro First. So aku rasa Astro First kena improve dia punya mungkin security lah kan. Sistem tu kan, macam Netflix kita tak boleh nak record, tak boleh apa kan, print screen pun tak boleh. Maknanya Astro kena ambil lah benda tu kan. Kau macam mana filem orang baru masuk seminggu dah keluar kat pasar malam kan. Seminggu ke 2 minggu macam tu orang send dekat aku gambar, aku terus send dekat distributor kan. Aku send dekat distributor, aku cakap dah keluar dekat masa tu aku shoot dekat Johor kot, dah ada dekat kedai CD kan. Aku cakap astagfirullahalazim. Aku cakap tu memang confirm ada logo Astro First, mana record pada Astro First lah. Time tu aku rasa frust lah, filem aku dah tak collect. Aku rasa kena buat sesuatu. Untuk platform digital sekarang ni dah start orang nak play dekat digital punya platform kan. Kalau keluar dekat platform lain, apa maknanya keluar dekat pirate, kesian lah producer. Macam mana nak buat filem kan, macam mana nak teruskan filem next filem kan. Kalau studio besar pun tak apalah, macam studio kecil yang indie ni kan mati kan. So bagi aku macam isu tadi tu, aku rasa isu yang pasal Astro tak nak ambil ke apa semua tu, kita ada platform lain kan. Ada platform lain, kita boleh try platform lain. Dan aku rasa kalau tak boleh kat Astro, mungkin ada channel lain kan. So sebab kita pun tak tengok lagi filem tu macam mana kan sebenarnya kan. Tu aku suggest tunggu sinema buka, kita tayang kat sinema. Kalau tak ada rushing apa-apa, aku dengar baru tadi dah start katanya sinema akan buka untuk pergi orang tengok dekat sinema kan. Aku rasa kalau sabar sikit tayang kat sinema, baru kita tahu orang sinema ni dia boleh jadi pengukur orang suka tak suka. Dan confirm tak ada pirate lah. Maknanya kau kena tengok dulu lah cerita tu. Lepas tu baru nak keluar masuk kat mana,
tak kisah lah kan. Bagi aku cinema still relevant lah untuk aku rasa untuk kita tengok movie dekat cinema kan. Aku risau je lah sebab orang cakap cinema akan tutup lah apa semua macam makna feel untuk orang orang panggil menikmati movie filem tu dekat layar besar ni, aku takut mati lah kan. Aku tak tahu, aku rasa macam aku takut juga tau. Aku takut yang benda ni propa je. Aku takut diorang gunakan diorang kena reject ni as a platform untuk diorang sebarkan tentang kewujudan filem ni. Contoh macam kau filem geran kau dulu pun tak ada dapat coverage macam ni kan, sebab tak ada orang sebab tak ada kontroversi ke apa kan. Tapi itulah sebab macam tak sedap lah, sebab kita nak benda tu naik disebabkan kualiti dan juga story dia yang kuat, bukan disebabkan kontroversi. Tu yang aku malas sebenarnya nak buat reaction ni, tapi nak buat macam ni ramai gila orang minta kan, so buat je lah. Tapi honestly kalau aku rela tunggu filem tu aku tengok dulu, baru aku akan bagi rating dan mengajak orang ramai untuk pergi tonton ke apa ke. Okay? Tapi kalau sampah tak boleh buat apa lah, sebab aku kena be fair. I have to be fair to every film yang keluar dekat dalam Malaysia ni. Okay? Tak kisahlah kalau kau buat filem tentang silat ke, kau buat tentang seni pertahanan diri daripada kaum India ke, daripada kaum Cina ke, I have to be fair. Kalau cerita tu best lah. Kalau tak best, nak buat macam ni. So benda tu aku nak korang semua dekat audience semua sedar yang tolong jangan cepat trigger tentang benda-benda macam ni. Sebab kau sendiri dah tahu Astro macam tu, yang kau pergi hantar kat dia buat apa. Tapi itulah, kalau kau nak pergi ke streaming service lain pun, kalau kau Astro pun tak pas, macam mana kau nak lagi lepas kat apa? Aku punya nasihat lah, cuba cari alternatif yang selayaknya lah. Okay, cuba mungkin bagi kepada test audience ke, okay, bagi kepada satu hall orang, mungkin ada 100 orang kau test, tanya diorang secara jujurnya patut pergi ke platform mana ke apa kan. Sebab kat YouTube pun ada banyak alternatif. Contoh boleh buat subscription based membership semua tu. So kau boleh buat membership YouTube channel dengan orang membayar contoh RM10, RM15. Okay, orang boleh tengok filem kau tu. So dari situ kau boleh nilai adakah filem kau layak pergi ke mana ke. So benda tu bergantung lah ikut kapasiti filem kau tu ke mana sebenarnya. But anyway, thank you very much Ariel sebab join kita punya reaction video hari ni. Aku pun tak tahu kau nak react benda ni kan. Tapi okey lah cakap kan. Maknanya orang boleh, mungkin apa yang kita cakap ni mungkin orang boleh improvise kan untuk buat benda yang lebih baik kan. Aku pun bukanlah pandai buat filem ke apa kan, tapi dia orang panggil supaya aku nak orang industri ni kita kena tahu kita nak buat apa sebenarnya kan. Jangan kita buat kita main buat je kan. Kita kena tahu apa yang kita buat tu, kita kena tahu benda ni nak pergi ke mana, salur ke mana dan kualiti apa kan. So baru kita tahu standard tu kat mana kan. Tidak rugi kita spend kita tak tahu apa yang kita buat, kita akan ada problem lah. Selepas ni aku akan interview Ariel Abu Bakar tentang perkembangan filem-filem geran ni semua. Nantikan interview bersama dengan Ariel Abu Bakar Mulut Poker Session. Apa pandangan you guys tentang trailer Syahadan ni? Mungkin korang semua berpandangan lain terhadap trailer dia. Bukan full filem kita baru cakap pasal trailer dia saja. Mungkin dia ada simpan lagi gempak ke apa ke dekat filem ni kan. But apa pandangan you guys tentang trailer Syahadan ni? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan apa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.